Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, selamat petang. Good afternoon. Okay. Kuliah pada minggu lepas saya dah terang kat you all berkenaan dengan searching dengan menggunakan sequential search. Okay, sequential search di mana sekejap. Sekejap. Okey, di mana saya terangkan dengan bagaimana proses searching berlaku dengan menggunakan array. Okey, dengan menggunakan array, okey, bagi menggunakan teknik sequential search. So kita dalam searching ni kita ada dua kaedah. Pertama sequential search, okey, ataupun cara jujukan. Okey, sequential search di mana ya? Okey, ini adalah sequential search ataupun cara menunjukkan, dan yang kedua kita akan belajar adalah berkenaan dengan binary search ataupun carian binary. Okey. Okey, saya nak ulang balik yang ni sebab minggu lepas saya terlupa nak record this subtopic. Okey, sekarang ni kita tengok searching and unsorted array, okey, dengan menggunakan recursive, okey, pseudocode ataupun algorithm dengan menggunakan recursive methods. Okey. Okey, bagaimana kita nak search data dalam unsorted array. Okey. So ini adalah dia punya pseudocode ataupun algorithm lah dengan kata yang lain. Okey. So kalau you all tengok di sini, so kita tahu recursive adalah satu kaedah di mana dia akan dalam metod tersebut dia akan panggil diri dia sendiri. Okey. So dekat sini ada tiga bahagian yang you kena ingat. So dia akan check tiga condition. The first condition is if there are no elements to search, so dia akan return false. Bermaksud dalam array tersebut tidak ada elemen. Di dalam array tidak ada elemen, so dia akan return false. So kalau tidak ada elemen, so dia akan return false. Bermaksud tidak ada data yang akan dicari. If desired equals a first, return, so dia akan return true. Okay, kemudian ini dia check kalau desired item ataupun item yang kita nak cari itu sama dengan location yang berada pada this index, so dia akan return true. Okay, kalau tak dia akan keep searching. Okay, so bagaimana? Okay, a sequential search of an array begin by look. Okay, a sequential search of an array begin by looking at first entry in an array. Dia sama. Okay, kita menggunakan array sama dengan menggunakan recursive pun sama. Okay. So apapun dia akan bermula pada data yang disimpan pada indeks kosong. Kemudian dia akan cari pada data pada indeks 1, 2 dan seterusnya sehinggalah data tersebut dijumpai. If that entry is the desired one, ends the research. Apa maksudnya? Kalau ikut sini, okay, kalau ikut di sini maksudnya kalau kita nak cari 5, okay, kalau carian kita adalah data yang kita nak cari adalah 5 ataupun desired item adalah 5. So bila dia jumpa 5, so dia akan terus keluar. So dia tak akan buat carian, dia tak akan buat comparison bagi data yang seterusnya iaitu 8, 4 dan 7. So dia tak akan buat. Itu yang dimaksudkan dengan if that entry is the desired one and the search. So dia tak akan membuat comparison dah dengan item yang lain kalau item yang kita nak cari tu dijumpai. Otherwise search rest of the array. Contoh kita nak cari 7. So dia akan test lah 9, 5, 8, 4 sampai di sini. Okey, kemudian ini adalah kaedah untuk kita nak melakukan searching ataupun melakukan sequential search, dengan menggunakan recursive. Apa tu recursive? Maksud dalam method ini dia akan memanggil metodnya sendiri. Nampak? Method search. So dalam method search dia akan panggil metodnya dia akan panggil metodnya sendiri. Berapa kali bergantung kepada data yang kita nak cari.
Okay, so kalau kita ikut di sini, dalam recursive method search, so kita ada 3 parameter, first, last dan desired item. Objek ni terpulang lah. Mungkin dia akan jadi integer, string dan sebagainya. Okay, ataupun nama kelas yang lain. Okay, so kalau di sini apa maksudnya? First ni adalah merujuk, pertama sekali apabila kita melakukan proses searching dengan menggunakan recursive method, so first ni dia akan merujuk kepada indeks kosong. Okay, merujuk kepada indeks kosong. Last ni adalah merujuk kepada indeks yang terakhir pada suatu array. Okay, so if first greater than last, kalau indeks pada variable first ni adalah lebih besar daripada last, so that akan return false. So nanti kita akan tengok bagaimana benda ni akan berlaku. Okay. So kalau kita tengok, saya nak flashback balik yang berkenaan dengan apa ni, berkenaan dengan apa ni, sequential search dengan menggunakan apa ni, dengan menggunakan Okay, ini adalah yang sequential search yang menggunakan array. Okay, yang menggunakan array. Sekarang ni kita tak nak guna array, kita nak gunakan recursive method. So kalau array, contoh saya just nak kembalikan, nak refresh your memory about sequential search dengan menggunakan array. So dia akan cari lah. So katakan you nak cari 8. So 8 dia akan check dengan item yang pertama, iaitu pada indeks kosong. 8 sama 9? Tidak. So dia check lagi dengan item yang seterusnya. Adakah 8 sama dengan 5? Tidak. Kemudian dia akan search lagi. Adakah 8 sama dengan 8? Ya. So dia akan jumpa 8 sama dengan 8. So that is true. So lepas tu dia akan terus keluar. Dia takkan membuat comparison bagi item 4 dan item 7. Ini syarat dia untuk melakukan sequential search. Kalau nombor 6, kalau ikut sekali pandang di sini, memang tidak ada nombor 6 dalam array ni. So dia akan check satu per satu. Okay, sampai daripada indeks kosong sehinggalah indeks yang terakhir. Data yang simpan pada indeks kosong dan sehinggalah data yang berada pada indeks yang terakhir. Ini untuk menggunakan array. Okay. So konsep dia sama juga untuk recursive method. So bila kita tengok recursive method di sini, ini dengan menggunakan recursive method. Okay, recursive method. So kita tengok di sini. Okay. Sekarang kita akan tengok slide ni dengan slide yang sebelum ni. Okay. So bila kita tengok di sini. Okay. Actually benda ni dia bukan buang. Bila you tengok sini, 9 berada pada indeks kosong, 5 berada pada indeks 1, 8 pada indeks 2, okay, 4 pada indeks 3 dan 7 berada pada indeks 4. Okay, kita ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5. 5, so indeks terakhir adalah 4. Okay, sebab dia bermula dari indeks kosong. Okay, so kalau you all tengok di sini, ini adalah recursive method. So bila you all tengok di sini, first kali bila you all panggil search method, okay, so kita akan pass nilai kosong. Kenapa nilai for the first time? Okay, untuk kali pertama bila kita panggil search method, so kita akan beri nilai kosong pada first, kemudian last adalah apa nilai last? Nilai adalah 0, 1, 2, 3, 4. So 4 akan diberikan kepada last. Okay. 0 diberikan kepada first, 4 akan diberikan kepada last. So 0 ni merujuk kepada indeks. Okay. 4 pun merujuk kepada indeks yang terakhir. So bermaksud 0 sekarang adalah first, last adalah 4. 0 lebih besar daripada 4? Tidak. Ini untuk pertama kali ya.
pertama kali untuk first time, for the first time when you call this search method. So you have to imagine that first will be 0, last will be 4. Because those field will reference as index. Okay. Kosong lebih besar daripada 4, so dia akan return, dia condition adalah false, so dia tak akan buat ini, so dia akan pergi sini. If desired item dot equal entry first, apa maksudnya? First sekarang adalah kosong. First adalah kosong. Okay, sekarang ni kita cari 8. Nilai yang sama, kita nak cari 8. So dia akan check 8. Tengok. Desired item adalah 8. Adakah 8 sama dengan entry first? Entry first maksud entry. Sekarang first adalah kosong. First adalah kosong. Entry kosong. Adakah desired item sama dengan data yang disimpan pada entry kosong? Entry kosong. Kalau tengok sini 8 data yang disimpan pada entry kosong, entry index kosong adalah 9. So 8 tak sama dengan 9. Ya, betul. Sorry ya. Kalau 8 adakah 8 sama dengan data yang disimpan pada entry kosong? So 8 dengan 9, so dia tak sama. Dia tak sama bermaksud ini dia akan jadi false. Bila false, okay, bila false dia akan return true sebab data tak dijumpai, so dia akan pergi ke else statement. Okay, so dia akan pergi ke else statement, so dia akan panggil diri dia sendiri untuk kali kedua. Okay, untuk kali kedua, search first plus 1. Sekarang tadi, for the first time, nilai bagi first adalah kosong. Kosong ditambah 1 adalah 1. Kosong tambah 1 adalah 1. Last still tak berubah, iaitu index 4. So bermaksud first dari kosong menjadi 1. Okay. So first menjadi 1, last still 4. Desired item adalah 8 yang kita nak cari. So bila kita panggil method search, so dia akan pass nilai first plus 1, kosong plus 1 menjadi 1, 1 akan diberikan kepada first. Last still sama 4. Desired item still sama, iaitu 8. So dia akan cari first sekarang menjadi 1. Okay. Last menjadi 4. 1 lebih besar dari 4, so dia bermaksud dia condition result adalah false, so dia akan pergi ke sini. Desired item itu 8 equal pada entry first, entry index 1. Adakah 8 sama dengan data yang disimpan pada entry index 1? Entry index 1. So di mana? Adakah index 1, data yang disimpan pada index 1 adalah 5. So 8 sama dengan 5? Tidak. Tidak sama. So tidak sama, so dia tak akan return true, so dia akan pergi ke else statement. So dia akan buat lagi. Search first, nilai first tadi iaitu 1 ditambah 1 iaitu menjadi 2. So 2 ni akan dipass kepada first. Last itu 4. Okay. Desired item itu 8, still tak berubah. Yang akan berubah adalah kalau untuk sequential search ni, nilai first ni akan berubah. Last dengan desired item tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Nilai first akan berubah. Sebab dia first ni dia akan merujuk kepada indeks yang seterusnya. So yang tadi kita tahu tadi daripada nilai 1 bagi first tadi dia akan menjadi 2. So 2 adakah if first itu 2 lebih besar daripada 4. So 2 lebih besar dari 4, so false. So dia tak akan buat yang ni, so dia akan check adakah desired item itu 8 sama dengan entry first, itu entry berindeks 2. So bila kita check di sini 8 sama dengan data yang disimpan pada indeks 2, iaitu 8 sama dengan 8. So it means that dia akan jadi true. Bila true 8 sama dengan 8, so dia akan return true. So dia tak akan check dah. So dia tak akan check data yang seterusnya, iaitu dia tak akan check lagi 4 dan 7 sebab data telah dijumpai, iaitu 8 sama dengan 8. In case kalau data tak dijumpai, contoh you nak cari 6, okey, nak cari 6 tadi, katakan tadi indeks tadi adalah, contoh ni adalah 6. 6 kalau ikut sini dia tak jumpa. So dia akan test satu persatu. Okey, katakan tadi indeks adalah kita tengok balik Kan saya ambil yang di tengah-tengah. 0, 1,
012. Sekarang ni katakan mana dia? Katakan sekarang ni first adalah 2. Sekarang ni andaikan first adalah 2. 2 lebih besar dari last iaitu 4, 2 lebih besar dari 4. Ini kes yang lain. Bukan desired item is equal to 8. Sekarang ni desired item adalah kita nak cari nombor 6. Kita nak cari 6. Katakan first adalah 2. Okay. Last seperti biasa dia adalah indeks yang terakhir iaitu 4. 2 lebih besar dari 4 false. So dia tak akan buat ini. So dia akan check adakah desired item iaitu 6 sama dengan equal entry first. First dia adalah 2. Adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada entry index 2. So bila kita tengok di sini, adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 2 iaitu 8. Adakah 6 sama dengan 8? Tidak. So bila tidak apa maksudnya? Okay, so bila tidak, so dia tak akan buat ini, so dia akan pergi ke sini, dia akan panggil dia sekali lagi iaitu first iaitu 2 tadi ditambah 1 menjadi 3. So last seperti biasa samalah. Last adalah last adalah 4. Desired item adalah 6. So dia akan pass. Okay. So first plus 1, 2 ditambah 1 adalah 3. 3 akan diberikan kepada first. So bila dia panggil sekali lagi, first iaitu 3 lebih besar dari 4. 3 lebih besar dari 4. So dia akan so this condition will be false. So dia akan check di sini. If desired item iaitu 6 equal to entry first. Sekarang first adalah 3. Adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada entry index 3. So bila you all tengok di sini, entry index 3 di mana? Di sini. Adakah 6 sama dengan 4? Adakah 6 sama dengan 4? Ni 4 ni adalah indeks 3. 0, 1, 2, 3. Adakah 6 sama dengan 4? So tidak. So bila tidak, apa terjadi? Bila tidak, bila false, so dia akan pergi sini. So sekarang ni nilai first tadi 3 ditambah dengan 1 menjadi 4. 4 first iaitu 3 plus 1 menjadi 4. Nilai 4 tadi akan diberikan kepada first. Okay, last akan dipas ke last. Desired item akan dipaskan kepada desired item. So nilai first sekarang adalah 4. Okay. Nilai first adalah 4, last pun adalah 4. 4 lebih besar dari 4, false. Sebab 4 ada sama dengan 4. So 4 greater than 4, so false. So dia akan check di sini. Adakah desired item iaitu 6 sama dengan first entry index 4. So bila you all tengok di sini, indeks data yang disimpan pada indeks 4, adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 4 iaitu 7. Adakah 6 sama 7? Tidak. So bila tidak, apa terjadi? Apa yang terjadi? Nilai first dia akan panggil di sini. Dia akan implement this statement. Iaitu nilai first itu 4. 4 ditambah 1 menjadi 5. 4 ditambah 1 menjadi 5. Last adalah 4. So bila lepas first plus 1, 4 tambah 1, 5. So diberikan kepada first. So sekarang nilai first adalah 5. Last adalah 4. So bila check di sini, if first iaitu 5 lebih besar daripada last iaitu 4. So dia is true. 5 lebih besar dari 4. So dia akan return false. Bermaksud return false ni akan terjadi apabila data yang kita nak cari itu tidak dijumpai. Okay, this one. Okay, this condition akan true apabila data yang kita nak cari itu tidak dijumpai. Okay. Contoh macam ni lah. 6 memang kita tengok di sini memang tidak ada. So dia akan return false. Okay. Itu untuk searching. Okay, dengan menggunakan recursive. Okay. Kemudian konsep dia sama. So konsep sama ada you nak gunakan array ataupun you nak gunakan you nak gunakan iteratif iaitu array ataupun you nak gunakan recursive. Untuk sequential search dia akan start daripada indeks 0 sehinggalah data yang you nak cari itu dijumpai.
Okey, ini adalah dua keadaan. Data yang wujud dan data yang tak wujud. Okey, yang berkaitan dengan data yang kita nak cari. Okay, so efficiency of a sequential search. Okay, best case locate desired item first in the array. Sequential search ni sama ada dalam kalau kita menggunakan iteratif bermaksud looping dengan menggunakan for loop, for example. Contoh ni benda ni. Okay, kalau kita menggunakan iteratif, okay, ataupun recursive lah. Okay. Maksudnya best case ni apabila data yang kita nak cari itu wujud pada indeks kosong. Okay, ingat best case, locate desired item first in the array. Maksud data yang kita nak cari tu terletak pada indeks kosong. Itu maksudnya. Okay. Kemudian worst case must look at all the item, search the entire array, either at the end of an array or not find it at all. Worst case. Apa maksudnya? Worst case bermaksud sama ada you nak gunakan recursive ataupun you nak gunakan iteratif. Iteratif bermaksud kita gunakan for loop ataupun while loops. Okay, itu ada iteratif. Kalau recursive, dalam metodnya akan panggil metodnya sendiri sekali lagi. Okay, so worst case bermaksud ada dua keadaan. Sama ada kita nak cari nombor 7. Okay, nampak? Either at the end of an array. At the end of an array. Okay, or not find it at all. Okay, maksud sama ada kita nak cari 7 ataupun kita nak cari nombor yang tak wujud di dalam array tersebut. Itu maksud worst case. Okay, worst case. Average case, must look at half the item. So kalau item tu ada berapa? Ada 10, so you bagi 2 lah. Kalau 11, you pun you bagi 2. Contoh di sini, untuk average case, kata average case adalah, katakan sini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2 adalah 2 point something. So maksud average case adalah 8. Average case adalah you all nak cari nombor 8. Ini case ni adalah average case. Okay. Ini adalah average case sebab dia berada di tengah-tengah. Okay. Kita berhenti sekejap dalam 5 second. Okay, kita sambung semula. Searching a sorted array. Ini kita nak apa ni? A sequential search can be more efficient if the data is sorted. Sorted maksud dalam kes ni ascending order. Okay, ascending order. Kalau ikut di sini, data ni tak disusun sama ada dalam ascending order ataupun descending order. Okay, sama ada turutan menaik ataupun turutan menurun. Okay, ascending menaik, descending menurun. Ascending bermaksud 1, 2, 3, 4. Descending bermaksud 4, 3, 2, 1. Okay. Yang ni okay, if an array is sorted into either ascending or descending order, we can use the previous idea to revise the sequential search. Previous idea lah. Okay, gunakan sequential search. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula kepada binary search. Okay, so you all tahu bahawa sequential search kita boleh gunakan kaedah iteratif ataupun recursive. Apapun kedua-dua kaedah tersebut sama ada iteratif ataupun recursive, untuk sequential search dia mesti membuat comparison pada indeks pertama. Okay, pada indeks kosong. Elemen pertama akan berada pada indeks kosong. So dia akan check satu per satu. Kalau dijumpai, dia akan terus keluar. Okay. When the array contains many elements, a sequential search of sorted array can be time consuming. Okay. Time consuming. Apa maksudnya? Tadi bila kita tengok di sini, data tak banyak. Kalau data tak banyak, okeylah kalau kita buat sequential search.
Tapi kalau data yang banyak, beribu-ribu, okay, beratus-ratus, so tak sesuai kita nak menggunakan sequential search sebab time consuming. Dia akan mengambil makan masa yang lama. Okay, time consuming. Thus, oleh itu a faster search method called as binary search. So kalau melibatkan data yang banyak, kita akan gunakan binary search. Dia lebih efisien. Okay, binary search find the middle item, then decide whether to look in the left half or in the right half. Okay, so binary search. Binary search maksud apapun you kena cari item yang di tengah-tengah, data yang disimpan pada lokasi tengah. Nanti kita akan tengok. Kemudian selepas tu you akan decide sama ada you nak fokus kepada bahagian sebelah kiri atau bahagian sebelah kanan. If decide to look in one half, ignore the other one half. Repeat the process on this half. Apa maksudnya? Okay, so you all boleh tengoklah implementation untuk binary search pada this website. Okay, kemudian di mana dia? Okay, ini algorithm ataupun pseudocode untuk binary search. Okay, dalam kes ni dia menggunakan konsep recursive. Sebab dalam method ni dia akan panggil method dia. Okay, dalam method binary search dia akan panggil method binary search. Okay, bergantung berapa kali bergantung kepada data. Kalau data tu dijumpai, so dia akan terus keluar. Okay, so sama juga. Bila you tengok di sini, mid sama dengan first plus last divided by 2. Mid, first dan last ni merujuk kepada nilai indeks. Okay, mid, first dan last ni merujuk kepada nilai indeks. Untuk kali pertama, bila you all panggil method binary search, nilai first adalah kosong. Sebab first ni, dia akan merujuk kepada indeks kosong. Last ni akan merujuk kepada indeks yang terakhir. Okey, nanti kita akan tengok. Ini sama jugalah konsep dah. Apa maksud dia? Yang ni, tadi saya dah terang dah benda ni. If first greater than last, return false. This condition akan true apabila data yang kita nak cari tidak dijumpai. Ingat this condition akan terjadi ataupun this condition akan true apabila data yang kita nak cari tidak dijumpai. So that's why dia akan return false. Maksud data tak dijumpai. Okay, kalau data dijumpai, so dia akan return true. So apa maksud ini? Kalau data yang kita nak cari ataupun desired item yang kita nak cari kurang daripada nilai, okay, yang disimpan pada indeks pada pertengahan data yang disimpan pada indeks image ni, so kita akan refer kepada bahagian kiri. Ini untuk bahagian kanan. So bagaimana? So kita tengok Kita akan tengok satu persatu. Okey, sekarang ni tengok. Di sini Di sini ada berapa elemen ni? Kita ada 12 data, 12 item. 12 item dan dia bermula pada indeks kosong dan berakhir pada indeks 11. Maksud kita ada 12 item. Okey, so bagaimana you all boleh nampak sebegini? 8 kurang daripada 10. 8 kurang daripada 10. Bagaimana? So, jawapannya adalah first kali bila katakan sini kita nak cari nombor 8. So 8 ni adalah desired item. Okey, 8 ni adalah desired item. Okey. So sekarang ni kita tengok apakah nilai first dan apakah nilai last. Jadi kita tengok di sini, nilai first adalah kosong sebab first dan last adalah merujuk kepada nilai indeks. Merujuk kepada nilai indeks. So first adalah kosong, last adalah 11. Last adalah 11. Saya ulang balik. Nilai bagi first adalah kosong, nilai bagi last adalah 11. So maksud kosong ditambah 11 adalah berapa? Okay, so nilai first dengan last ni adalah jenis data bagi first dan last ni adalah integer. Integer. Okay, first iaitu kosong, last adalah 11. Kosong ditambah 11 menjadi 11.
11 dibahagi dengan 2. 11 dibahagi 2 menjadi 11. Bila integer dibahagi integer, bila integer dibahagi dengan integer, so dia akan ambil nombor sebelum titik perpuluhan. Maksud kalau ikut kita punya perkiraan, apabila 11 dibahagi 2, so dia akan jadi 5.5. 5.5. Tapi kalau ikut komputer, integer dibahagi integer, sudah akan ambil nombor sebelum titik perpuluhan. Okay, maksud 5.5 sudah akan ambil 5 saja. So 5 ni akan diberikan kepada mid. 5 ni akan diberikan kepada mid. So 5 ni akan diberikan kepada mid. So nilai mid adalah 5. That's why dia bold, dia hitamkan di sini. Okay, maksud sini, if first kosong lebih besar daripada last, there is false, dia akan pergi sini. Adakah desired item sama dengan equals A mid? Desired item adalah 8 sama dengan A mid. Mid adalah 5 tadi sebab kosong ditambah 11, iaitu 11 dibagi 2 menjadi 5. Adakah 8 sama dengan data yang disimpan pada A mid iaitu A5. So bila kita tengok di sini, 8 data yang disimpan pada A mid iaitu A indeks 5 adalah 10. 8, adakah 8 sama dengan 10? Tidak. Okey, adakah 8 sama dengan 10? Tidak. Kemudian dia akan test di sini. Adakah so di sini akan jadi false, so dia akan pergi ke else statement. Adakah desired item iaitu 8 kurang daripada A mid iaitu A5. Nilai yang simpan pada A5 adalah 10. 8 kurang dari 10? Betul. 8 kurang daripada 10. Bila you all tengok di sini. Sorry 8 kurang daripada 10. Bila 8 kurang daripada 10, so bermaksud dia adalah true. So dia akan fokus ke mana? Kalau nilai untuk for the first time, bila data yang you nak cari itu tak sama dengan nilai tengah, kemudian dan bila kurang daripada data yang berada pada indeks tengah, so dia akan fokus kepada kiri. Yang sebelah kanan dia tak fokus dah. Dia akan ignore. Okay, dia akan ignore. So dia akan fokus kepada di bahagian kiri. Kurang daripada nilai tengah, so dia akan fokus kepada bahagian kiri. Kalau lebih besar, dia akan fokus kepada bahagian kanan. So sekarang ni 8 adalah kurang daripada A mid iaitu A indeks 5 iaitu 10. 8 kurang 10, ya. So apa terjadi? So dia akan jadi, tengok, A ni adalah array. Okay, array yang ada nombor ni lah. Ini adalah A. Okay, konteks ni ini adalah A. Okay, A first tak berubah iaitu kosong. Mid minus 1. Mid tadi adalah 0 tambah 11 iaitu 11 dibagi 2 menjadi 5. So 5 tadi ditolak 1. 5 tadi ditolak 1 menjadi 4. Menjadi 4. 5 tolak 1 menjadi 4. So dia akan panggil dia sendiri. So desired item still 8. A sudah akan pass kepada A. First, okay, so iaitu nilai kosong akan diberikan kepada first iaitu kosong. Mid jadi 5 ditolak 1 4. 4 ni akan diberikan kepada last. Okay, diberikan kepada last. So sekarang ni nilai A dan nilai A tak berubah, first pun tak berubah, still lagi kosong. Last dia akan berubah. Daripada 11 tadi, so dia akan menjadi 4. So maksud 4 ni kosong, nilai first, so last akan menjadi 4. Daripada 11 dia akan menjadi 4 sebab dia akan fokus di sebelah kiri sebab nilai yang nak dicari itu adalah kurang daripada nilai yang disimpan pada indeks tengah iaitu 10. So dia akan fokus di sini. Okey, bermaksud binary search ni dia akan, kalau tak sama data di bahagian tengah, so dia akan check. Kalau kurang dia akan fokus di bahagian kiri. Kalau lebih besar daripada data yang disimpan pada indeks tengah, dia akan fokus di bahagian kanan. That's why dia cakap